Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada pengajar majlis dan juga terima kasih kepada ketua-ketua cabang di atas kesudian menjemput saya untuk kita sama-sama berkongsi berkenaan dengan majlis ilmu yang mungkin insya-Allah mungkin ada, tak tahulah kalau kita ada sambungannya lagi kan, insya-Allah kita. So malam ni adalah malam yang pertama untuk kita lakukan majlis ilmu ini, yang mana sebelum kita pergi ke tajuk perbincangan kita pada malam ni, mungkin elok kalau ada tuan-tuan yang belum kenal kot saya lagi kan. Tapi saya dah kenal lah, ramai kat sini dah kenal. Kenal apa? Jadi kalau tadi seperti yang disebut, nama saya Daud bin Dalib. Saya bukan datang daripada Camik. Saya mengajar sahaja di sekolah Camik. Dah berapa tahun? 13 tahun di Camik. Dah 13 tahun mengajar di Camik. Dan saya rumah dekat ni je, di Taman Keluang Perdana tu. Di Taman Keluang Perdana ada anak 4 orang, isteri seorang. Dan macam disebut tadi, saya mengajar bahasa Arab lah. Dulu untuk latar belakang pengajiannya, umur dululah. Umur saya 38. Umur saya 38. Dan dulu belajarnya di sekolah Sungai Udang, sekolah agama Sungai Udang, Ma'had Al-Hamadi Sungai Udang. Kemudian saya pergi ke Kelantan, sekolah almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz di Kota Baru, Kelantan. Kemudian saya pergi ke Maghribi, atau kita sebut Morocco lah, Maghribi. Saya pergi Maghribi dalam 5 tahun mengambil jurusan Usuluddin, dan pulang ke sini pada tahun 2010. Pada tahun 2010 pulang ke sini, dan sekolah pertama saya mengajar memang terus Kampung Camik sehingga sekarang. Jadi sikit lebih. Jadi Cikgu Aziz ni orang yang paling rapat dengan saya lah. Dia kenal saya daripada saya mula-mula lagi lah, di Kampung Camik. Segala sepak terajam politik di sana Cikgu Aziz tahulah. Dan kalau nak sebut dari sudut penglibatan parti politik ni, macam biasalah, kalau dah sekolah kat Kelantan, memang saya dulu orang PAS lah. memang dulu orang PAS lah. Dulu saya pun menjawat jawatan jugalah, SU Dewan Pemuda PAS dulu, dan AJK Dewan Ulama, dan juga Salam. Kemudian selepas berlaku perpecahan dalam PAS, saya beralih arah lah, masuk ke dalam amanah, dalam amanah Keluang. Kemudian mendaftar sebagai ahli PKR. Sebab kita nampak apa yang saya nampak adalah dakwah Al-Quran dan As-Sunnah itu perlu disebarkan merentasi sebarang parti lah, merentasi parti. Kebenaran Al-Quran dan Sunnah disebarkan merentasi parti. Mana-mana parti yang bersedia untuk mendengar kalam daripada Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah orang yang dipuja oleh Allah dalam Quran dan juga dipuja oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Okey. So, selepas kita dah kenal sikit, sebut sedikit, bagi yang baru kenal, baru datang ataupun baru kenal, mungkin insya-Allah kita nanti akan bertemu lagi. Tapi pada malam ni insya-Allah kita mula dengan saya nak bawa berkenaan dengan program yang dinamakan sebagai tadabbur Al-Quran. Okey, tadabbur Al-Quran, yang mana masuk tadabbur Al-Quran itu, kita mulakan dengan surah yang pendek saja pada malam ni sebagai pengenalan, iaitu surah Al-Fatihah. Nampak macam pendek, tapi pengajaran surah Fatihah ni kita boleh sebutkan apa? Merangkumi hampir keseluruhan isi dan tema surah-surah yang lain dalam Al-Quran. Itu sebab dia diletakkan di depan. Sebab dia dinamakan sebagai Fatihah, pembuka. Kerana kebanyakan isi-isinya merangkumi tema-tema umum surah-surah selepas dia. Kita akan lihat satu persatu. Dan tadabbur, tadabbur, sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak tanya, siapa pernah dengar perkataan tadabbur sebelum ni? Akak pernah dengar tadabbur? Akak boleh kongsi sikit apa yang akak faham mengenai tadabbur? Sebab sebelum ni anak belajar kat Hafiz. Jadi selalu dengarlah perkataan tadabbur ni, macam kita mengkajilah satu-satu surah. Yes, terbaik akak. So, seperti yang disebut oleh akak tadi, akak apa nama? Okey, Nur Azrina. Dia apa? Disebut tadi tadabbur itu adalah mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Okey. Tadabbur kita, sebelum kita pergi ke tadabbur, saya nak perkenalkan 4 tingkatan pembelajaran Al-Quran. Ada 4 tingkatan. Yang pertama, tingkatan yang pertama dipanggil sebagai apa dia, Kim? Ni anak murid, jadi kalau tanya tak dapat. Okey. Pertama adalah at-tilawah. Kita kena ingat, dalam Al-Quran, hak yang patut kita buat terhadap Al-Quran ni at-tilawah, iaitu membacanya lafaz demi lafaz, dengan kewajipan menjaga sebutan dan hukum hakam tajwid bacaannya. Itu dipanggil sebagai tilawah. Kemudian Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, membaca iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibihi. Iqra'ul Quran, bacalah Quran tu, Nabi kata, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi, kerana sesungguhnya dia akan menjadi syafaat bagi sesiapa yang sahibi. Nabi tak kata yang selalu membacanya. Sahibi ni saya nak terjemahkan macam ni, bagi sesiapa yang selalu berdamping dengannya. Yang selalu berdamping dengannya baru dapat syafaat. Setakat baca je, orang khatam Quran, lepas keluar daripada khatam Quran, dia boleh ngumpat orang lain, dia boleh tipu dia orang lain, tak ada masalah. Tapi bagi orang yang berdamping dengan Quran, bermakna dia tahu apa yang Allah suruh dalam Quran, apa yang Allah larang dalam Quran. Habis baca Quran pun takut buat dosa lagi. Itu adalah lisahibi, yang berdamping dengannya, bukan sekadar membacanya. Kerana Nabi SAW dan juga para ulama' dia menyatakan, apa-apa pahala yang Nabi janjikan dalam hadis tentang membaca surah ini, dapat ini, dia mesti datang bersama dengan tanggungjawab mengamalkan surah tersebut, barulah dapat ganjaran ni. Contoh, dalam surah Al-Mulk, patutnya malam nak buat surah Al-Mulk, tapi tak apalah, kita buat Fatihah dulu. Surah Al-Mulk, Nabi SAW sini sebut, siapa yang membacanya qabla awaila firashih, membacanya pada waktu malam sebelum dia tidur, apa? Allah akan selamatkan daripada azab siksa kubur. Ada sahih riwayat Muslim, akan dipelihara daripada azab siksa kubur. Tetapi seandainya dia tak tahu apa benda yang surah Mulk suruh kita buat, kalau kita tadabbur surah Mulk, kita akan tahu ada benda yang Allah suruh kita buat dalam surah tu, baru kau terselamat dari siksa kubur. So dalam surah Mulk, dia beritahu satu demi satu bagaimana orang tu nak selamat dari siksa kubur. Hanya orang yang apabila dia membaca dan mengetahui maksud. So seandainya orang yang baca tiap-tiap malam,
tak pernah tergerak nak cuba memahami maksud dia, boleh jadi tak dia masih berani lagi langgar dosa, langgar bab halal dan haram? Boleh jadi. Sedangkan dalam surah Mulk sini ada sebut. Kalau tadabbur surah Mulk kita akan nampak benda ni. Mentadabbur Quran bakal menghindari kita daripada berani melawan, berani melakukan dosa dan berani membuat perkara yang diharamkan oleh Allah. Dia menghalang kita daripada perkara tersebut. Sebab apa? Kerana kita memahaminya. So yang first tilawah, membacanya. Yang mana Nabi SAW juga sebut dalam hadis lain. Hadis ini riwayat Muslim juga. Nabi SAW menyebutkan apa? Man qara al-Quran falahul ajru ka'ashri amsalihha. Sesiapa yang baca Al-Quran akan diberikan 10 kali ganda pahala. Fa inni la aqulu alif lam mim harfun walakinna aqulu alif harfun wal lam harfun wa mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi aku mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Bermakna kalau alif lam mim, seorang itu sudah mendapat 30 darjat pahala atas satu huruf yang dibaca. Satu huruf yang dibaca mendapat 10 kali ganda. Bi asyri amsalihha. Jadi itu yang pertama, tilawah. Seandainya seseorang itu telah membaca Al-Quran dengan menjaga hukum hakam tajwid dan juga makhraj dan ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan tilawah tersebut, maka dia telah menjalankan tanggungjawab sebagai seorang Islam. Dia telah membacanya, menjaga hak Al-Quran itu dibaca. Dan orang tu tak perlu pun sampai nak kena taranum, bayati lah, apa semua, nak kena apa, jiharkah lah, apa semua. Tak perlu. Untuk tambahan dia saja tak ada masalah. Seandainya, tetapi dengan syarat dia sudah pun mahir berkenaan dengan hukum hakam tajwid. Boleh jadi ke orang yang tak ada ilmu tentang tajwid Al-Quran tiba-tiba nak bacanya secara berlagu-lagu? Bak kata orang Perak mana mahu, tak ada. Tak boleh. Salah bahkan. Seandainya seorang itu melagu-lagukan Al-Quran tanpa menjaga hukum hakam tajwid yang terkait dengannya, dia tak boleh. So, first sekali tuan-tuan kena masuk kelas tajwid, membacanya dengan bertajuk dipanggil al-mujawwad wal murattal, secara bertarjud dan tartil. Allah sendiri sebut dalam Quran, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah engkau Al-Quran itu dengan tartil, dengan menjaga hukum hakamnya. Seandainya seseorang itu masih belajar dan dia membaca Al-Quran masih lagi menganggap-anggap, Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahawa dia akan diberikan ganjaran juga pahala. Nabi SAW sebut apa? Al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran, baca dengan lagunya, makhrajnya cantik, dia baca, mahir membaca Quran, ma'asafaratil kiramil bararah. Allah akan menempatkan dia bersama para malaikat, diberkati hidup dia. Walladhi yaqra'ul Quran wa yata' fi, dalam satu riwayat wa yata' dan wa yata', dua huruf, satu ta satu ta, ya ta' dan ya ta'. Bermaksud apa? Yang merangkak-rangkak. Dia baca secara Arab panggil ya ta', ya ta', merangkak-rangkak. Siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan merangkak-rangkak, dalam kurungan sedang belajar, berangkat tapi tak pernah pergi kelas belajar, itu salah. Berangkat dalam keadaan sedang belajar, itu betul, itu bagus. Nabi SAW, falahul ajran, Allah apa? Maka dia akan mendapat 2 pahala. Baca merangkak pun dapat pahala. So, jangan risau bagi orang yang baca merangkak ni, tak ada. Nabi janjikan 2 pahala. Satu kerana pahala dia membaca Al-Quran, satu lagi kerana usaha dia cuba untuk membaca Al-Quran walaupun dia merangkak. Jadi itu adalah peringkat tilawah, membaca Al-Quran tersebut. Dan di zaman para Nabi, zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran itu dibaca, para sahabat tidak membacanya melalui mushaf seperti yang kita ada pada hari ini. Sahabat semua menghafal dalam dada dia orang. So sebahagian sahabat, ada yang beberapa ayat Quran yang dihafal. Ada sahabat yang banyak ayat Quran yang dihafal. So ayat Al-Quran bertebaran di dada-dada para sahabat. Kerana sahabat ni kebanyakan mereka tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Jadi mereka hanya dengar apa yang Nabi bacakan dan mereka terus hafal ayat tersebut. Dan ayat yang dia hafal tu, itulah yang dia amal sepanjang hidup dia. Sebab itu yang dia hafal.
Jadi mereka menghafalnya, dan di zaman para sahabat dulu dan juga zaman Nabi Muhammad SAW, kebanyakan mereka membacanya dalam solat. Dan Nabi SAW sendiri pernah menjemput menjemput sahabat, mengatakan iqra'u, bacakanlah Quran di hadapan aku. Tapi sahabat tu kata, aqra'u alaikal Quran wa alaika yanzil, aku bacakan Al-Quran kepada engkau sedangkan Quran itu turun kepada engkau. Takkan aku nak baca depan kau sedangkan Quran turun kepada engkau? Nabi Muhammad kata apa? Fa inni uhibbu an asmi'a min ghairi, sesungguhnya aku suka nak dengar bacaan tersebut daripada orang lain. Nabi suka dengar bacaan tersebut daripada orang lain. So di zaman Nabi dan juga sahabat, bila mereka membaca Al-Quran, selalu kalau Nabi Muhammad SAW, dah hadis riwayat Muslim, bahkan diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Nabi bila membacanya, dia akan tamtid, dipanggil, dia akan memanjangkan bahagian akhir, yang mana kita panggil mad arid li sukun tu, dia panjangkan. Mereka memanjangkan bahagian akhir ayat-ayat Quran tersebut dengan tujuan untuk mentadabbur, untuk menghayati ayat yang dibacakan. Arab memang sebab tu bahasa dia. Tapi tak ada Arab, percaya tak kalau saya cakap ada Arab tak tahu baca Quran? Ya, memang ada. Zaman saya belajar dulu, saya memang ada jumpa Arab tak tahu baca Quran, walaupun bahasa Arab adalah bahasa dia. Kerana bahasa Arab adalah bahasa lain, bahasa formal, bahasa percakapan dia orang lah bahasa dialek. Kalau tak ada Quran ni, bahasa Arab dia orang ni habis, hancur. Quran lah yang telah menjamin, telah menjaga keaslian bahasa Arab ni. Jadi mereka memanjang-manjangkan kalau disebut dalam hadis riwayat Muslim, yudawi ka dawi nahl. Kalau kita dengar sahabat ni baca, yudawi ka yudawi nahl, seperti bunyi kepak lebah. Macam mana bunyi dia? Buzz kan, macam itulah cara mereka membacanya. Bunyi mereka membacanya, yudawi ka yudawi nahl, kadawi nahl, seperti bunyi kepak lebah. Itu pertama, tilawah. Yang ni tingkatan pertama, membacanya. Dan membacanya dengan tak perlu nak mendayu-dayu, tapi memanjangkan di bahagian akhir untuk memberi peluang kita menghayati ayat tersebut. Okey. Itu cara Nabi dan para sahabat. Diorang sendiri menghayati ayat yang diorang baca dalam solat. Sehingga kita dengar dalam hadis riwayat Bukhari ada menyatakan bahawa para sahabat ni ada bahkan yang pengsan apabila terdengar ayat-ayat azab. Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari juga diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, tentang seorang bertanya kepada Aisyah, bagaimanakah bacaan Nabi? Macam mana bacaan Nabi? Kemudian Aisyah pun mengatakan bahawa bacaan Nabi itu adalah bacaan yang panjang, dan juga bacaan yang lama. Kenapa lama dan panjang? Itu sebab zaman Nabi dulu, kalau sembahyang tarawih memang 8 rakaat, tapi 8 rakaat Nabi itu, dalam satu rakaat dia baca Al-Baqarah, Ali Imran, bergegar tulang lutut. Al-Baqarah, Ali Imran dalam satu rakaat tu. Bahkan sebahagian sahabat mengatakan, seandainya seorang sahabat jadi imam tarawih ketika itu, membahagikan Al-Baqarah kepada beberapa rakaat, semua sahabat dah menganggap dia ni dah cuba untuk meringankan solat tarawih. Dah dianggap cubaan meringankan solat tarawih seandainya membahagikan surah Baqarah kepada beberapa bahagian. Itu dalam Bukhari ada sebut. Sebab Nabi Muhammad SAW 8 rakaat, dia 8 rakaat yang berkualiti. Dan dia kata, wala tukhatibni an husniha wa tuliha. Kau jangan cerita dengan aku tentang keelokan cara bacaan dia dan betapa panjangnya dia baca. Kalau selepas zaman Uthman, mulalah tarawih itu dibanyakkan rakaatnya dan dipendekkan bacaannya. Sebelum tu dalam hadis-hadis semua ada sebut bacaan yang panjang-panjang, sehingga mereka hatta yattaqiuna ala usahum, sehingga mereka terpaksa bertongkat dengan tongkat yang mereka ada, sampai ada terpaksa bersandar di dinding-dinding. Kalau zaman sekarang buat orang dah maki hamun dah imam kat depan ni. Hamlau punya imam kata. Baca panjang-panjang, sedangkan itulah sunnah. Okey, tapi yang sunnahnya pada waktu sekarang
Yang sunnahnya juga adalah semayang seperti yang kita buat 13 rakaat dengan bacaan yang pendek-pendek. Itu pun sunnah, tapi sunnah sahabat. Okay. Dan Nabi Muhammad SAW, iza marra bi ayatin fihi azab ista'azza biha, wa in marra bi ayatin fihi rahmah yad'u biha. Dalam hadis Sahih Bukhari juga, Nabi Muhammad bila bertemu pada ayat-ayat yang berbentuk rahmat, dia minta dapat. Kalau bentuk syurga, dia minta, ya Allah supaya aku dapat syurga. Kalau bertemu ayat azab, ya Allah aku mohon berlindung daripada azab. Itu cara tadabbur. Mereka bersoal jawab dengan ayat Quran. Itu zaman sahabat. Malangnya selepas berlalunya masa dan sehinggalah tiba ke zaman-zaman akhir zaman seperti kita pada hari ini, ramai orang sudah melupakan sunnah-sunnah dalam membaca Al-Quran. Akhirnya Al-Quran hanya bermain di bibir-bibir manusia tanpa mengetahui maknanya. Kita hanya bermain di gigi-gigi air saja. Al-Doktor Almarhum Al-Doktor Farid Al-Ansari sebut dalam kitab dia kata apa? Dia kata manusia pada hari ini hanya bermain di gigi-gigi air sahaja. Ibarat baca Quran dia bermain di gigi-gigi laut sahaja. Seandainya engkau cuba menyelam ke dalam laut tersebut, ada beza tak orang yang mandi dekat gigi air dengan orang yang menyelam? Ada beza tak? Orang yang menyelam dia akan nampak apa yang orang main kat gigi air tak nampak. Betul tak? Hanya orang menyelam yang nampak. Begitulah ayat Quran ni. Hanya bila kau selam dalam dia, baru kata, oh rupanya ini yang Allah suruh kita buat. Aku tak pernah buat selama ni. Aku baru tahu Allah sebut dalam Quran, Allah ada suruh buat benda ni. Tapi kita tak perasan benda tu. Sebab kita hanya bermain di gigi-gigi air. Tapi bagi orang yang dah menyelam, barulah dia tahu. Dia nampak keindahan dalam laut tu macam mana. Selagi kau duduk bermain di gigi-gigi air, Al-Quran di zaman ini hanyalah menjadi bahan-bahan pertandingan saja. Habisnya kau baca Al-Quran, tak ada masalah lah dia nak buat puluk kuning apa, tak ada masalah, buatlah kedua puluk kuning. Tapi masalahnya dia menganggap bila dah ada puluk kuning bermakna putuslah hubungan aku dengan Al-Quran. Aku dah khatam kot, buat apa nak baca lagi? Yang itulah apa anak-anak murid saya sendiri tahun 6 dia kena khatam sebelum dia keluar daripada sekolah rendah. Jadi beberapa orang yang dah khatam ni memang action lah tak baca. Bila kita kata dah khatam, baca lagi. Kau ingat dah khatam tak payah baca? Dah khatam lah ustaz, tak payah baca. Dia punya faham dah khatam tak payah baca. So kebanyakan orang menganggap dah buat puluk kuning tak payah baca. Tak, salah dan silap. Hubungan kita dengan Al-Quran tak akan pernah putus walaupun kau ditanam di liang lahat. Tak akan pernah putus. Sehingga kan kau ditanam di liang lahat pun orang membacakan Al-Quran kepada engkau. Dah cakapnya tak putus hubungan Quran ni sampai kau mati. Jadi itu kita nak kata bismillah. Kita nak sebut berkenaan dengan membina hubungan dengan Al-Quran melalui tadabbur. Dan perjuangan memahami Al-Quran adalah perjuangan akhir zaman yang perlu dilakukan oleh manusia. Dan saya cakap dengan sepenuh jiwa dan hati saya bahawa mendalami ayat Al-Quran adalah amalan yang dapat menyelamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Disebut dan disyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Cuma orang tak perasan ni. Orang tak perasan ni benda tu. Sebab tak ada orang nak korek benda tu. Tapi bila kita tadabbur Quran, baru kita akan dapat tahu bahawa memahami tadabbur Al-Quran itulah yang menyelamatkan kita fitnah Dajjal. Itu ni, ini je yang dapat selamat kita fitnah Dajjal. Memberi kefahaman yang betul tentang cara beragama. Kalau orang mendakwa-dakwi ini datang daripada agama, datangkan daripada kitab Allah dan sunnah Rasul benda yang kau dakwakan perkara tersebut. Orang tak boleh dakwa apa-apa perkara melainkan kau mendatangkan buktinya daripada kitab Allah dan sunnah Rasul. Itu yang menyelamatkan kita dari fitnah akhir zaman. Dan seandainya orang ni melakukan usaha tadabbur yang seperti kita buat pada hari ini, Nabi SAW sendiri sebut bahawa ilmu majlis-majlis ilmu fa'indaha muhtadar. Nabi sebut sesungguhnya ia dihadiri oleh para malaikat. Bila Nabi mengatakan dia dihadiri oleh para malaikat, bermakna majlis itu berkat. Seperti yang kita buat pada malam ni, ini majlis yang berkat, dihadiri oleh para malaikat. Disebut oleh Nabi muhtadar, dihadiri oleh para malaikat. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa tadarasunahu illa nazala 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa zakarallahu lahu fi man 'indah." Sesiapa yang berkumpul di rumah-rumah Allah membaca Al-Quran dan bertadarus. Bertadarus macam mana? Tadarus tak jadi seorang-seorang.
Kalau orang tu seorang, kita kata kau buat apa aku tadarus Quran? Salah. Tadarus sebenarnya ramai-ramai. Seorang baca, seorang yang terpelajar, ustaz ke, yang pengajar guru agama, guru Quran, dia dengar dan dia betulkan. Itu panggil tadarus. Kalau kita baca Quran, dia panggil tilawah. Kalau kita seorang baca Quran, dia panggil tilawah. Kita baca ramai-ramai, nama dia tadarus. Kalau tadarus macam baca dan dibetulkan. Sesiapa yang berkumpul di rumah Allah, membaca ayat Quran dan saling mempelajari tentang ayat Quran, Allah akan turunkan ketenangan di dalam jiwanya. Allah akan berikan rahmat kepada dia. Allah akan ingat dengan dia. Wa zakarallahu lahu fi man indah. Ini 3 benda yang Allah sendiri akan bagi orang yang membuat usaha atas kitab Allah. So, saya punya cadangan, tuan-tuan dan puan, selepas habis daripada kelas ni, tuan-tuan boleh buat usaha membaca ni dah ada dah, malam ni dah bagi free dah. Membaca Al-Quran bersama terjemahan adalah perbuatan yang mengundang pahala, mengundang rahmat Allah, perbuatan yang mengundang ketenangan dalam jiwa manusia. Bila kita membacanya bersama dengan terjemahan, cukup tu je kita buat. Tak payah buat 13 muka surat satu hari, tak payah. Satu muka je satu hari. Tak boleh juga setengah muka je satu hari. Tak boleh lagi benam kepala dalam ni je lah. Kalau tak boleh lagi benda senang tu pun tak boleh lagi. Kalau tak boleh setengah pun, buatlah 1 ayat 2 ayat dah. Dia Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis riwayat Musnad Ahmad, Nabi SAW sebut apa? Khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan adalah berterusan walaupun sedikit. Setuju tak? Berterusan. Kalau kata aku semalam dah pergi kelas, ustaz kata kena baca Quran terjemahan, ini 13 muka surat aku nak baca, 2 hari je, besok dah tak nak baca dah. Kerana semangat membuat awal-awal ni, dia kalah awal. Dia relax, mulakan dengan yang sedikit dahulu. Itulah yang sunnah dalam beramal ni, buat yang sedikit. Sebab saya kata dulu kadang-kadang ada orang dia suruh kita zikir, kata Cikgu Aziz, saya cakap contohlah, saya kata Cikgu Aziz, saya nak Cikgu Aziz apa? Saya nak ijazahkan pada Cikgu Aziz supaya Cikgu Aziz zikir sebanyak 10,000 kali. Salah. Engkau siapa nak suruh tu apa? Zikir sampai 10,000 kali? Tak. Apa yang disebut dalam hadis-hadis Nabi dan juga diamalkan oleh para sahabat adalah ala qadril istita'ah. Semampu yang kau mampu, itulah yang sunnah dalam berzikir. Kata ustaz, saya mampu 100 je. Bahkan Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari dia sebut apa? Dia beristighfar satu hari 100 kali. Dalam satu riwayat lagi, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi beristighfar sebanyak 70 kali satu hari. Nabi 100 kali. Bermakna Nabi nak menunjukkan apa? Ikut kemampuan kau. Kalau kau 200 satu hari, itu kemampuan kau, silakan. Kalau kau kemampuan kau 10, tapi orang lain tak boleh nak cuba-cuba mencadangkan benda yang lebih-lebih daripada apa yang menjadi kemampuan diri dia. Tak, itu tak sunnah. Itu sebab yang kata baca Quran pun macam tu. Dapat 1-2 ayat ini, tak apa, 1-2 ayat. Dalam sebuah hadis, dalam hadis riwayat Muslim juga, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia membaca, menghafal surah Al-Baqarah selama 10 tahun. Baqarah ni kalau budak tahfiz tak payah 10 tahun lah, sebulan dah boleh hafal lah. Kurang sebulan pun ada, kalau ikut yang cepat menghafal, kurang sebulan dah boleh hafal lah surah Baqarah ni. Tapi Umar menghafalnya sebanyak 10 tahun kerana Umar menghafal Al-Baqarah bersama dengan mengamalkannya, tindakan dia. Itu dipanggil sebagai tilawah. Ini peringkat yang pertama. Cukup tajwid dah. Belajarlah tajwid, ma'aril, sukun, matlin, apa semua, segala mat belajarlah. Itu sebab dia dipanggil sebagai fardu ain, kefarduan atas ain. Ain ni maksud setiap seorang. Kedua, tingkatan yang kedua dipanggil sebagai tingkatan at-tafsir. Tafsir ni dipanggil sebagai, bermaksud menterjemahkan ayat Quran tersebut. Tafsir ni adalah riwayat tentang ayat tersebut diturunkan kepada siapa, diturunkan pada waktu bila, dan sebab apa dia diturunkan. Itu adalah tafsir. Ini peringkat kedua. So tuan-tuan kat rumah kena ada 2 kitab macam ni. Satu Quran terjemahan, yang ni mesti. Kedua Quran tafsir kena ada kat rumah.
Tafsir ni adalah lebih daripada Quran terjemah. Terjemah ni dia cuma terjemahkan satu demi satu. Kalau tafsir dia setiap beritahu ayat ni tentang apa, riwayat dia, sebab apa dia diturunkan, kepada siapa dia diturunkan, semua tu ialah tafsir punya kerja. Dan tafsir yang terkenal di tanah Melayu ni adalah tafsir Ibnu Katsir yang telah pun diterjemah ke dalam bahasa Indonesia dan bahkan dalam bahasa Malaysia juga. Tafsir Ibnu Katsir adalah tafsir yang dominan di Malaysia ni. Okey, Quran melalui, kalau di kelas saya di Sri Lalang, saya ada kelas di Sri Lalang, dah 5 tahun kelas saya kat Sri Lalang tu. Kelas Sri Lalang tu bahasa Arab Al-Quran. Bahasa Al-Quran ni makcik-makcik umur 60, umur 70, ada umur, kebanyakan umur 40-an ke umur 60-an. Makcik-makcik. Tapi makcik-makcik tu dia punya tahap dia, satu muka ni dia dah boleh terjemah sendiri tanpa melihat terjemahan Quran. Dia terjemah melalui bahasa Arab yang dia belajar je. Dia terjemah guna kamus je. Dan diorang boleh tentukan duduk letak perkataan tu mengikut ilmu bahasa Arab. Tu umur makcik umur 60. Yang mana apa, boleh tentu ustaz-ustazah boleh buat benda yang dia buat. So kesan dia, saya tanya sendiri mereka, makcik selepas belajar tadabbur i'rab, apakah makcik rasa selepas baca Quran? Selepas tu bacaan Quran saya dah tak sama seperti dulu, ustaz. Kalau dulu saya cuma baca je, saya tak pernah tergerak pun, tak ada orang pun nak cuba bawa saya ke arah memahami ayat ini. Tapi selepas dah belajar dengan rahmat Allah, bukan sebab saya, sebab dia sebab Al-Quran tu sendirilah berkat. Dan sebab usaha dia memang dia nak belajar. 5 tahun dia bersabar. Selalu sebut, ustaz, susahlah ustaz, sabar. Nak faham ayat Allah ni sabar. Semua tu pahala. Susah, pening kepala otak tu semua pahala. Sabarlah makcik. Dia sabar 5 tahun. Sekarang 7 orang dah mampu terjemah Quran tanpa melihat terjemahan Quran. Dia mampu terjemah macam tu je. Umur 60. Sabar belajar. Tuan-tuan yang ada teringin nak masuk kelas saya, dipersilakan. Tapi saya cakap awal-awal, dah masuk tak boleh kalah awal. Tak boleh kalah awal. Hati kena kental, tak boleh koyak, kena tabah, betul-betul tabah, baru boleh masuk kelas. Sebab dilarang ponting kelas saya. Saya larang mereka ponting. Dan benda kedua, saya larang mereka menterjemah Quran dengan lihat Quran terjemahan. Saya tak bagi. Saya kata perbuatan tu menipu, tak boleh buat. Sebab dia dah belajar bahasa Arab, so dia boleh terjemahkan sendiri macam tu. So waktu kelas dia akan baca terjemahan dia, saya betulkan. Okey makcik, terjemahan tu silap sikit, kena ubah macam ni. Itu adalah kesan selepas mempelajari Al-Quran. Belajar tadabbur. Dia kata apa? Lepas tu saya dah baca bacaan Quran saya, selepas tu semua ayat Quran 80% saya dah boleh faham, ustaz. Saya dah boleh menangis dengan membaca Al-Quran tanpa melihat terjemahan. Dia mampu menangis. Jadi tahap tertinggi ni, menangis, meraung, pengsan, itu semua tadabbur para sahabat. Pengsan baca Al-Quran. Ada sahabat yang dia tadabbur Al-Quran tu, dia menyebut satu ayat sepanjang hari sehingga ke waktu sebelum maghrib. Daripada waktu duha sehingga ke waktu sebelum maghrib. Ada yang mengulang-ulang satu ayat je sebab dia terlalu asyik dengan ayat tu. Itu tadabbur sahabat. So tadabbur ni sehingga melahirkan rasa apa, wa iza tuliyat alaihim ayatihi zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat Allah kepada mereka, hati mereka akan bertambah iman. Itu sifat orang beriman. Dibacakan ayat Allah, hati mereka akan bertambah iman. Rasa percaya mereka kepada ayat Allah sangat menebal selepas baca ayat Allah. Tapi jalan adalah tadabbur. Ini yang tadabbur. Tadabbur ini adalah, kebanyakan orang saya tengok kelas, dia buat kelas, nama dia kelas tadabbur, tapi dia bukan buat kelas tadabbur, dia buat kelas tafsir. So ada beza tafsir dengan tadabbur. Tadabbur ni adalah perbuatan. Apa maksud dia? Dia melakukan sesuatu perbuatan hasil kefahaman dia terhadap ayat yang telah dia faham. Itu tadabbur. Selagi dia tak buat sesuatu, tak bergerak membuat sesuatu, maka dia tak dipanggil tadabbur. Tadabbur ni sehingga dia membuat sesuatu, baru kita panggil dia tadabbur. Bermakna melakukan suatu benda yang Allah suruh dalam Al-Quran selepas dia faham ayat tersebut. Contoh Allah kata dalam Quran, sedekah, dan janganlah pernah merasa fakir dengan sedekah tersebut. Kerana apa? Fa inna syaitan wa'adakumul faqra
Sesungguhnya syaitanlah yang membisikkan engkau akan fakir apabila engkau bersedekah. So, jalan dia tadabbur, dia keluarlah berapa dengan seikhlas hati yang dia mampu beri, tanpa rasa kalau aku bagi ni habis jatuh miskin aku. Dia tak ada rasa benda tu. Itu tadabbur. Dia ubah pemikiran dia tentang bersedekah disebabkan satu benda yang dia faham. Allah sebut dalam Quran, sedekah dan jangan bagi benda walastum bi akhizih, sedangkan kau tak guna dah benda tersebut. So orang nak sedekah pada orang lain pada masa banjir, dengan spender koyak bagi-bagi, singlet dah koyak rabak bagi letak dalam tu. Itu orang yang tak tadabbur ayat Quran. Allah kata, kau nak bagi sesuatu kepada orang, berilah benda yang kau sayang. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tak akan dapat pahala yang besar sehinggalah engkau memberikan benda yang kau sayang kepada orang. Kita sayang duit, berilah duit yang kita ada. Tapi sunnahnya sekadar yang kita mampu. Jangan memberatkan sampai ustaz kata kena sedekah tanpa rasa sayang, dia pun habis dalam bank dia semua dia. Itu tak sunnah pula. Sunnah sekadar yang dia mampu. Berapa yang dia rasa, tak rasa kesian untuk dia nak lepaskan. Dan jangan pernah terdetik merasa fakir apabila bersedekah. Kerana Allah sebut dalam Quran, syaitan yang membisikkan kefakiran bila kau bersedekah. So mengubah pemikiran dia. Kerana apa? Dia faham ayat tu. Ataupun memberikan benda yang dia sayang. Dulu sahabat, bila turun ayat ni, ada seorang sahabat ni, dia hidar kat orang apa tau? Gula. Zaman sahabat dulu, gula diorang bukan macam kita daripada tebu kan. Diorang sumber gula diorang daripada kurma. Dan juga daripada madu. Dia panggil sukar. Ada sahabat, disebabkan dia ni suka makan gula, dia sedekah kat orang gula. Sebab apa dia kata? Sebab Allah kata dalam Quran, berilah benda yang kau sayang. Aku sayangkan gula-gula yang aku ada ni, aku beri benda yang aku sayang. Gula tu dia buat sedekah. Ada sahabat, dia ada satu kebun, nama kebun tanah Bayraha. Nama kebun dia sebagai nama Bayraha. Kebun Bayraha dia tu adalah aset yang paling bernilai yang dia ada. Kita kebun 30 ekar pun dah action dengan orang kan? Kebun sekarang kera pun kita dah menunjuk dengan orang, dah rasa action dengan orang. Apatah lagi kebun Bayraha tu adalah kebun yang Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim sebut, Nabi pernah minum dekat kebun tu. Dan bila sahabat ni dengar ayat lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kau takkan dapat pahala yang besar selagi mana kau tak serahkan benda yang kau sayang, dengan senang hatinya dia berikan tanah Bayraha tersebut kepada Nabi. Dan dia sebut pada Nabi apa? Ini adalah sedekahku kepada Islam. Nak gunakan hasil daripada tanah Bayraha ni, gunakanlah untuk kemaslahatan orang Islam. Nabi nak buat apa-apa dengan tanah tu, buatlah. Dan sahabat ni bila lepas dia dah sedekahkan, wakafkan tanah Bayraha, dia pergi kepada, dia ada rumah dalam tu, dia pergi pada anak isteri, dia sebut apa? Contohlah kita guna bahasa kita lah, yang kita keluar tanah ni Nabi dah ambil. Kalau kita lah zaman sekarang cakap ni, abang ni tah mana orang, abang ikutlah sangat ustaz tu, abang ikutlah ustaz tu, habis semua reta abang bagi kat ustaz tu, ikut sangatlah ustaz tu. Kalau kita lah kan, abang macam tu lah, tak asup sangatlah dengan ustaz tu, ustaz tu minta sikit, semua benda nak bagi. Kalau kita, isteri mungkin rasa tak senang hati. Tapi sahabat ni bila dia bagi tanah Bayraha ni, kalau nak ikutkan tanah Bayraha tu adalah tanah luas yang dia ada tu lah, tapi dia bagi yang tu sebab itu yang dia sayang. Itu iman sahabat. Kita tak boleh, memang tak boleh nak ni. Cuba tuan-tuan, kebun sawit cakap, ustaz ni kebun sawit saya ni ustaz, saya bagi kat ustaz, ustaz buatlah madrasah tahfiz ke apa, ustaz nak buat, ustaz buatlah. Balik rumah kena bambu dengan bini. Tak, ikut sangatlah ustaz tu. Tak ada. Dia boleh semua, isi dia ada anak dia semua keluar daripada tanah tu, dia keluar. Dan ketika ayat wa yadrina bi khumurihinna ala juyubihin, dan kamu labuhkanlah tudung kamu melepasi dada-dada kamu. Dulu sebelum ayat ni turun, perempuan zaman Nabi dulu, diorang tak tutup macam tudung zaman 60-an dulu lah, ada jambulnya
tudung kecilnya macam itulah. Tapi bila Allah dah turun ayat Quran, wal yadribna bi khumurihinna ala jujubihin, dan hendaklah mereka melabuhkan tudung-tudung mereka melepasi dada-dada mereka. Bila ayat tu dibacakan, suami-suami ni semua balik bergegas, balik rumah, beritahu, bacakan balik ayat yang dia dengar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bacakan, isteri-isteri ni semua apa dia buat? Dia bergegas kat dapur, dalam rumah semua, dia cari mana-mana kain yang besar, dan dia terus selubungkan badan dia dengan kain tersebut. Dan dalam hadis Sahih Bukhari sebut apa? Ka'anna tuyura yajlisna ala ru'usihin, bagaikan burung-burung bertenggek di atas kepala-kepala mereka. Bermakna sedondon semua pakai tudung. Terus koyak cari kain. Kalau kita baca kat bini kita macam mana kan? Ustaz sebut dekat tempat belajar tadi, kat dalam masjid, dekat masjid tadi dengar pakai tudung ni kena labuh-labuh yang bukan macam yang dulu-dulu pakai, kena labuhkan tudung semua. Abang baru dengar di masjid dah cakap begitu. Baru nak apa ni, dah baca-baca Quran pula abang ni. Habis. Sabar. Bawa kebenaran ni memang kena sabar. Walaupun dia datang dengan ahli keluarga kita sendiri. Jadi apa? Itu sahabat waktu sebelum, begitu juga dalam kes sebelum ketika arak diharamkan. Arak diharamkan dari 3 fasa. Fasa yang last, Allah kata innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya bertilik nasib, minum arak dan sebagainya semua adalah amalan syaitan, maka jauhilah. So ayat Quran tentang tu masa dibaca kan, para sahabat masih tengah minum air lagi, arak yang diminum oleh para sahabat adalah dinamakan sebagai al-faddah. Faddah ni adalah campuran kurma masak dengan kurma muda, dicampurkan. Nabi larang dulu, kalau nak minum, sebelum tu boleh minum, Nabi kata kalau nak minum jangan campur-campur. Sebab apa dia orang campur? Nak bagi kick high cepat. Nak bagi high cepat, mabuk cepat, dia orang campur-campur. Dia orang gunakan faddah masa tu. Dia orang memang minum faddah dalam hadis riwayat Muslim. Minum lagi ni. Sahabat Anas ni masih bawa lagi. Apa nama kita panggil? Apa nama tu? Dulang tu ada lagi. Tengah bagi. Minum. Kita minum dulu. Sekali ada orang datang, Nabi SAW dah baca ayat Quran, innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Dia pergi rumah sebelah pula. Dia orang khabarkan benda tersebut ke rumah demi rumah. Sahabat bila dengar je dia sebut arak dah haram, dia kat tangan tu terus lempar keluar. Dia tak ada sebut dah haram ke? Las. Ni las. Baru je haram tadi kan. So, ni last kita. Tak ada. Dia dengar, dia terus campak. Dalam hadis Surah Muslim sebut, sehingga basahlah jalan-jalan di Madinah dengan air arak. Dan semua sahabat pergi ke masjid. Dia orang sampai kat masjid, Nabi terus baca ayat ni. Barulah dia orang tahu waktu tu arak sudah diharamkan secara total. Sebab dulu sebelum tu sebelum boleh minum lagi, tapi sebelum nak sembahyang jangan minum dulu. Dulu boleh minum lagi. Dulu dia orang minum, dia orang cakap, Nabi kami minumnya untuk nak hangatkan badan, untuk tujuan perubatan. Nabi sebut apa? Fa innahu da' wa laysa dawaan. Arak itu adalah racun dan dia bukanlah ubat. Bila dia orang kata nak buat berubat, dia semua pembohong ni. Kalau zaman sekarang pun dah ada orang cakap tak apa nak berubat dengan arak. Ada. Saya pun tak tahu kepala otak dia apa ada dalam kepala otak dia boleh sebut benda yang tu. Padahal benda tu jelas tanpa tanya. Ada kau orang tanya pada ustaz, "Ustaz, apa hukum minum arak?" Tak ada orang tanya benda yang tu kat ustaz. Orang dah tahu dah, kau masuk Islam memang tak boleh minum minuman yang memabukkan. Tapi itu kita nak sebut cara sahabat faham ayat Quran. Dia orang terus beriman tau. So itu adalah tujuan yang kita nak buat bila kita buat kelas tadabbur. Bermakna apa? Tak berani nak buat benda ni. Tak boleh, Allah larang dalam Quran. Itu adalah iman orang yang menghadiri kelas tadabbur. Tak berani nak cakap macam tu. Tak berani nak sebut. Sebab tak boleh, Allah larang dalam Quran. Kalau aku cakap sombong macam ni tak boleh buat. Dia tak berani buat sebab dia tahu Allah larang dalam Quran. Saya dengar benda ni dekat anak murid saya kat sekolah Camik. Saya buat tadabbur dengan anak murid. Darjah 2, seawal darjah 2, darjah 3,
Darjah 5, darjah 6. Darjah 6, darjah 5 tak ada. Darjah 6. Saya kalau baca Quran dengan diorang, saya akan tadabbur. Sehingga kan saya pernah dengar dia sebut, kau jangan sepah-sepah sampah. Benda ni Allah larang dalam Quran. Itulah kesan tadabbur. Tak berani nak buang sampah pun tak berani. Sebab apa? Allah larang dalam Quran. Dia tahu benda tu Allah larang dalam Quran. Itu adalah iman orang yang tadabbur. Sampai dia tak berani nak buat satu sebab dia terfikirkan, dia terkenangkan ayat Allah. Allah tak bagi aku buat benda ni sebab Allah sebut dalam Quran. Tapi ada orang seandainya tak pergi kelas tadabbur, lantak engkau lah ni skim patuh syariah ke tak patuh syariah, difatwakan apa, boleh buat ke tak boleh buat, langgar je asalkan dapat untung. Lantak engkau lah hukum hakam, tapi pergi masjid ni, tapi masih berani langgar benda halal haram. Masih benda haram masih berani langgar lagi. Sebab apa? Tak tadabbur ayat Quran. Ayat Quran inilah yang menjinakkan hati-hati yang liar. Ayat Quran inilah yang telah melembutkan hati sekeras Umar. Ayat Quran inilah yang telah terbinanya negara Islam Madinah dahulu. Ayat Quran inilah. Betapa sayangnya umat Islam apabila dia tak cuba memahami ayat Quran, sedangkan Quran yang kita baca pada hari ini adalah Quran yang sama dibaca oleh para sahabat pada zaman itu. Quran yang sama. Tapi kita lebih, maka siapakah orang yang terjerat dengan fitnah akhir zaman, dengan fitnah Dajjal? Adalah orang yang tak tahu apa-apa pun apa yang Quran suruh dia buat. Maka orang macam inilah yang akan terjerat dengan fitnah Dajjal. Kita dah nak akhir zaman. Dia tetap akan datang, betul lah. Adakah dia semakin tak datang? Tak. Dalam bahasa Arab dia sebut apa? Apa? Likulli maudu'in apa? Likulli atin fahuwa ati. Saya tak ingat apa dalam bahasa Arab sebut. Setiap benda yang akan berlaku pasti akan datang, betul tak? Fa innahu atin, sesungguhnya dia pasti akan datang. Dia semakin menghampiri kita. Satu demi satu petanda-petanda tu dah mula berlaku tanpa orang menyedarinya. Dan Nabi SAW sebut bila datangnya Dajjal ni bila dia datang je, dalam hadis Sahih Bukhari apa? Dalam hadis Sahih Bukhari dia sebut nabi-nabi terdahulu semuanya mengingatkan kaum mereka tentang Dajjal. Ada dalam hadis Bukhari. Setiap nabi akan mengingatkan kaum tentang Dajjal, kedatangan Dajjal. Dan bila Dajjal datang, dia bawa fitnah macam mana? Wa in ammara ala ardin fatumbitu wa in ammara ala sama'i fatumtiru. Kalau dia suruh langit, dia suruh langit hujan on the spot. Kalau dia suruh bumi yang kering kontang ni tumbuh-tumbuhan, tumbuh on the spot. Sebab apa saya kata tumbuh on the spot? Sebab dalam hadis sebut fatumbitu. Fa tu bermakna terus tumbuh. Dia arahkan je langit ni suruh turun hujan, dia turun hujan. Bila orang nampak tu dia kata, inilah Tuhan. So orang yang faham tadabbur Quran dia tahu bab turun ke hujan, bab apa falakal habbi wan nawa, apa ni terpecahnya biji-biji benih untuk mengeluarkan pokok-pokok buah, hanyalah kerja Tuhan yang Maha mentadbir alam. So pentingnya tadabbur ni. Fatihah tak masuk. So mungkin kalau ada perjumpaan seterusnya kita akan masuk Fatihah. Cuma saya nak sebut hari ini kita belajar 4 tingkatan pembelajaran Al-Quran. Yang mana tadabbur ni seandainya kita kelas tadabbur, kelas kita kata. Saya ingat Dr. Farid Ansari sebut dalam kitab dia, sebaik-baik umur tu dihabiskanlah umur kau dihabiskan menelaah kitab Allah. Itulah umur kau paling baik untuk kau habiskan. Kalau umur kita dah banyak dihabiskan untuk benda-benda yang tidak bermanfaat, untuk benda-benda yang tidak mendatangkan pahala, tak menambahkan iman, umur kita telah dihabiskan ke arah tu. Habiskanlah umur yang bersisa berbaki ni untuk kitab Allah, dan kau matilah di atas jalan tu. Seandainya orang tu mati di atas jalan sedang mempelajari ayat Allah, maka dia seolah mendapat pahala seperti mati syahid. Kenapa? Nabi sebut dalam hadis apa? Orang yang keluar menuntut ilmu ni, dalam hadis surat Muslim, kal mujahidi fi sabilillah, dia bagaikan orang berjihad di jalan Allah. Kalau dia mati seolah-olah seperti mati syahid, bukan dia mati syahid, seolah-olah dia mati syahid. Tu tadabbur ni
perjuangan akhir zaman. Tak ramai orang buat benda ni. Tak ramai orang buat. Bahkan ada, bukan semua masjid ada buat. Setengah masjid bukan ada buat. Tadabbur ni bukan pada ayat Qurannya, pada hadis pun ada tadabbur. Asalkan wahyu, tadabbur lah. So, apa yang kita boleh faham daripada apa yang telah kita perbincangkan pada malam ni adalah bertetapan dengan ayat Allah. Bukan sekadar membacanya, bahkan bergerak dalam memahaminya. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim ada disebut juga, bagi orang yang sibukkan diri dengan baca Al-Quran, puasa dan Quran akan sendiri meminta syafaat bagi orang yang dulu membaca Al-Quran. Dia kata fa innahu amsaka ainah li ajli, dia dulu atas dunia dulu dia pernah menahan mengantuk dia semata-mata nak membaca ayat Quran. Fayashfa' lahu, dia minta kepada Allah, berilah syafaat kepada dia ni. Allah kata fayusyafa'an, maka puasa amalan juga boleh beri syafaat kepada kita. Hari kiamat. Seandainya kita ni ada buat amalan mentadabbur ayat Allah ni, tuan-tuan jangan terperanjat, besok dari kiamat inilah besok akan menahan kita daripada kaki kita melangkah ke alam neraka. Inilah besok yang minta kepada Allah, ya Allah, aku boleh jadi saksi. Ini jenis hamba Allah ni atas dunia dulu dia ada pergi kelas memahami ayat-ayat Allah. Aku nak minta syafaat supaya dia dimasukkan dalam syurga. Jangan terperanjat disebabkan amalan tu rupanya selamatkan kita daripada kaki kita melangkah masuk dalam neraka. Inilah besok. Hadis ni sahih dalam riwayat Muslim. Jadi jangan pernah berputus asa dalam menuntut ilmu Al-Quran. Sebab saya kata nak masuk syurga ni, ingat senang ke payah? Kena tahan nafsu, kena susahlah sikit, kena beli Quran, kena baca Quran, kena menghafal sikit-sikit, kena membaca, kena memahami, kena beli buku tu, kena beli buku ni. Orang Islam memang kena sibuk dengan benda ni semua. Kehidupan orang Islam kena sibuk dengan benda tu, sibuk dengan Quran, nak baca tadabbur, nak baca ni. Jadi sebelum kita habis sikit, kita ambil satu je ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Satu je. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tengok kebanyakan terjemahan akan sebut dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Tapi saya tak setuju dengan terjemahan tu. Orang kata ustaz ni tak setuju pula dengan terjemahan. Bukan saya kata tak setuju, tapi saya tak setuju, bukan kata tak setuju. Bagi saya kena ada penambahan. Dari sudut bahasa Arab dia, kerana ba dekat bismillah tu, ba tersebut dinamakan sebagai ba al-isti'anah, iaitu ba memohon pertolongan. Bermakna saya akan menambah dia. Kalau orang kata ustaz ni apa benda tambah-tambah ayat Quran pula, bukan. Saya menambahnya dari sudut terjemahan. Disebabkan huruf ba ni ada maksud. Sebab saya nak sebut dalam Quran semua huruf ada maksud. Itu sebab dulu zaman meriwayatkan hadis, ulama tak bagi kalau orang ni hadis, dia riwayatkan hadis berdasarkan apa yang dia hafal je. Sebab apa? Mungkin tercicir beberapa huruf, sedangkan huruf tu semua ada maksud. Dalam Quran setiap huruf tu semua ada maksud dia, hatta huruf ba kat situ. Kekuatan bismillah daripada huruf ba. Tuan hamba kenal hang buah, kan? Pada hang tuah tu kan, kekuatan daripada huruf ta. Kalau bismillah ni kita panggil basmalah. Kalau basmalah, kan, basmalah tu bermakna menyebut bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ni hanya ada pada Al-Quran. Tapi kalau sebelum kita makan, Nabi sebut samillah. Tasmiyah dia panggil. Tasmiyah ni bismillah. Sebenarnya makan sebut bismillah je. Tapi kalau kata ustaz, kalau saya nak baca bismillahirrahmanirrahim, ya bagus, sebab mengambil berkat seperti dalam Quran. Tapi Nabi anjurkan kepada budak tu, kan, seorang budak ni makan gelojo. Jadi Nabi kata, ya gulam samillah wa kul min biyamini wa kul mimma yalik. Wahai budak, makanlah dengan membaca bismillah. Nabi tak sebut ar-rahmanir-rahim pun, Nabi sebut bismillah. Makan dengan tangan kanan dan makan dengan makanan yang dekat. Bukan
Kau ambil jauh sana dengan baik. Apa? Sebab kau ambil jauh-jauh, jatuh bulu ketiak kau kat dalam kau ambil jauh-jauh, itu tak menunjukkan adab. Dia kata bacalah bismillah. Kalau orang kata baca makan bismillah, makan. Sunnah. Tapi kalau kata saya nak baca Rabbana Allahumma barikna fima razaqna, ya bagus. Itu menambah lagi pahala sebab membaca doa makan. Okey. Bismillah, barik itu bermaksud apa? Aku memohon pertolongan dengan nama Allah. Baru jadi macam itu. Sebab dari mana datangnya terjemahan aku memohon pertolongan? Sebab huruf ba tu. Bang, boleh habis pukul apa? Sikit je. Tak boleh. Bismillah je lah. Malam ni kita belajar bismillah je. Amal bismillah ni je. Balik pada kelas ni, cukup amal bismillah ni. Bismillah ni bukan sekadar satu perkataan biasa-biasa, tapi dia adalah perkataan yang bermaksud aku ni lemah, aku minta tolong kau ya Allah. Itu maksud bismillah. Seandainya ianya susah, engkau mudahkan. Seandainya ianya payah, engkau permudahkan lagi. Seandainya ianya lama, engkau sekejapkan. Itu bismillah bermakna kalimah yang kita sebut. Saya zaman saya belajar kat Morocco dulu, Maghribi, Arab ni selalu sebut bismillah. Sampai saya tu biasa balik Malaysia tau. Dua benda yang saya belajar daripada orang Arab, diorang akan bagi salam dan diorang akan selalu sebut bismillah. Diorang jumpa siapa-siapa tak kenal, sunnahnya tak kenal, semua assalamualaikum, waalaikumsalam. Tak, masalahnya aku kenal kau, aku nak bagi salam. Tak, bukan itu. Tak perlu kenal pun bagi salam, betul tak? Bagi assalamualaikum. Arab selalu macam tu. Betul tak? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lepas tu diorang, saya ingat kalau salam mesti ke belah kanan dulu. Saya ingat dulu saya salam kawan-kawan, saya mula belah kiri, kata Daud, engkau nak salam kan? Kata aku nak salam. Kalau kau nak salam, mula daripada belah kanan. Sebab dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi memulakan salam pada orang yang belah kanan. Saya kata apa? Satu benda baru saya belajar tu. Saya pun tak tahu dalam hadis Bukhari masa tu Nabi akan mulakan belah kanan. Bahkan Nabi, saya baca dalam hadis Bukhari, dalam hadis Muslim pun ada, Nabi kalau nak bagikan makanan, dia akan bagi orang belah kanan dia, walau siapa pun dia, walaupun ketika itu di sebelah dia adalah Umar. Kalau kita nak cakapnya, Umar kot, orang yang paling rapat dengan Nabi, mesti dia kata kawan aku dulu aku bagi. Tak, Nabi bagi tak siapa-siapa orang sebelah dia ni, belah kanan didahulukan, walaupun di sebelah kiri adalah Umar. Didahulukan orang belah kanan. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammun fi tana'ulihi fi tarajjulihi wa fi sya'nihi kullihi. Nabi akan mendahulukan yang kanan ketika menyikat rambut, ketika memakai kasut, dan pada setiap ketika Nabi akan dahulukan yang kanan. Itu sunnah. Mulakan yang kanan. Selalu satu sebut mulakan yang kanan. Satu lagi dia akan sebut bismillah. Naik teksi selalu. Saya naik teksi. Teksi berhenti. Masuk orang, dia akan masuk bismillah. Mesti Arab semua minum. Yang ni bismillah. Sampai saya balik Malaysia masa tu. Saya 5 tahun duduk Morocco, saya tak balik Malaysia 5 tahun. 5 tahun beraya di perantauan. Balik Malaysia, sombong jadi bapak saya budak tak kenal. Mana anak aku, cari-cari tak jumpa. Janggut dah panjang. Balik Malaysia time tu, masih lagi terikut style Arab. Bismillah. Masuk kereta pun bismillah. Apa-apa buat bismillah. Sebab kita tengok depan mata orang semua bismillah. So, habis ni tadabbur dah apa? Kan saya dah sebut tadi, tadabbur itulah membuat sesuatu amalan disebabkan kau dah faham ayat tersebut. Yang mana sebelum ni kau tak selalu baca bismillah, kau mengubah perangai kau dengan selalu membaca bismillah kerana kau tahu ayat bismillah itu bermaksud aku memohon pertolongan kau semata-mata ya Allah. Aku tak mohon pertolongan kepada makhluk-makhluk engkau yang lain, sebab belum tentu makhluk engkau boleh tolong aku. So aku minta tolong kepada engkau je, sebab aku tahu hanya engkau je yang tak akan menghampakan orang yang meminta tolong kepada engkau. Itu bismillah. Bermakna sekadar bismillah. Tak hari ni dah lama ke, apa ke, ada orang letak racun ke apa ke, kita tak tahu. Bismillah. Seandainya dia bermasalah, maka engkau lah yang menjaga aku. Itu bismillah. Bermakna apa? Aku memohon pertolongan. Dia adalah perkataan meminta tolong.
kerana mengakui engkau ni tak boleh buat benda tu. Bismillahirrahmanirrahim dengan satu huruf. So huruf, setiap huruf, saya kata huruf ba tu sendiri dah memberi satu maksud dah sebenarnya. Tu baru bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim nanti dulu. Sebab Ar-Rahmanir-Rahim kita akan masuk pada ayat surah Fatihah ada Ar-Rahmanir-Rahim. Cuma saya nak apa yang kita boleh amalkan balik ni adalah seandainya nak memohon pertolongan, sebab Nabi Muhammad SAW sebut dalam hadis, seorang sahabat dia masuk dalam masjid, dia doa, dan Nabi mendengar doa dia doa macam ni, ya Allah bagilah aku ni, bagilah aku tu, bagilah aku ni, bagilah. Dia minta macam gitu. Seolah-olah contoh kita pergi kat YB kan, kita cakap dengan YB, lupa nama YB lah YB Wong. Contoh kita cakap dengan YB Wong, masuk pergi jumpa YB Wong, YB saya mau itu tanah, saya mau itu bumper, saya mau itu, semua kita minta pada YB YB saya mau. YB mengata engkau ni tak ada apa-apa, cakap dulu ke, berbual dulu ke, kau terus minta. YB pun terasa hati. Cuba kita jangan orang cakap macam tu. Pergi buat ni, kau tak ada cakap pun minta tolong. Sihat ke, dah makan ke? Tak apa ke, saya minta tolong ni. Macam tu. Bukan minta. Paling kurang kita kata berbual dulu. YB sihat, cantik YB hari ni. Apa, waju memang kena dengan YB lah hari ni. Bodek dulu YB tu. YB betul. Dah bodek 10 minit, 20 minit dah bodek betul. YB saya ada hajat ni sebenarnya YB. Barulah YB ni rasa macam okey apa dia. Baru dah terbuka, rasa macam senang hati sikit orang macam ini bercakap dengan aku. Ada adab. Begitu juga Nabi ajar kita dengan berdoa. Jangan doa terus, ya Allah bagi aku kaya, ya Allah bagi aku tanah, bagi aku ni, bagi aku tu, bagi aku. Nabi bila dengar sahabat tu berdoa macam tu, Nabi kata kat dia apa? Puji-pujilah Allah dulu sebelum engkau memohon doa kepada Allah. Sebutlah nama-nama Allah ketika kau berdoa. Kita tak ramai amalkan sunnah ni dalam berdoa. Sebelum berdoa, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, aku mohon pertolongan dengan nama-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha mendengar segala doa hamba-hambanya. Wahai Tuhan yang maha tidak menghampakan segala permintaan hamba-hambanya. Wahai Tuhan yang mentadbir segala alam dan segala isi bumi dan langit. Wahai Tuhan, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Baru minta ajat. Ya Allah, aku ada masalah ni ya Allah. Selesaikanlah hutang aku ya Allah. Berilah aku rezeki yang tidak disangka-sangka, supaya langsailah hutang aku ni Allah. Engkau lah yang Tuhan yang maha memberi. Itu sunnah dalam berdoa. Kau tunggu minta. Tak ada puji Allah. Nabi kata, Udu'u bi asma'illah. Berdoalah engkau dengan nama-nama Allah. Alladhi idha du'iya bihi ajab. Yang mana kalau kau berdoa dengan meminta bantuan dengan doa tersebut, dengan nama-nama Allah tersebut, pasti akan dimakbulkan. Itu sebablah doa kita tak sampai-sampai kepada Allah. Tak dimakbulkan lagi. Tak dicepatkan makbulnya. Kerana apa? Kita terlupa mengamalkan sunnah dalam berdoa. Sebut, wahai Tuhan yang maha mendengar setiap keluhan hambanya. Dalam bahasa Melayu je tak payah nak apa, cakap agak berabuk, tak perlu. Doa ni tak payah cakap agak berabuk. Tak payah. Sampai ke segala isi hati kita, kerana dialah Tuhan yang maha mendengar. Innahu sami'un alim. Dia bukan sahaja maha mendengar, bahkan dia tahu apa yang kau inginkan. Janganlah pernah merasa putus asa dengan rahmat Allah, kerana rahmat Allah itu sangat luas. Hanya apabila manusia itu sanggup meminta kepada dia. Ali radhiyallahu anhu, main langgar ni tak apa. Sikit lagi. Sebab kita mula pun tadi pukul 9.10. Habis 10 suku. Saya kalau kelas saya sejam tu baru tajuk kitab. Kelas saya dekat Silalang tu, satu hari punya kelas pasal tajuk kitab je. Malam tu diorang belajar pasal tajuk kitab je. Minggu depan tu belajar masuk isi kandungan. Tapi semenjak dah ramai orang tua-tua masuk dah lepas tu kelas saya. Nak jaga hati orang tua-tua ni saya setengah jam dengan diorang. Dan cepat merajuknya. Sebenarnya dalam menuntut ilmu ni jangan ada sifat manjing.
Itu tok guru saya Syekh Abdul Qadir almarhum Syekh Abdul Qadir Karkish At-Tatwani di Morocco dulu. Tok guru saya dia nasihatkan benda ni lah. Saya ingat itulah apa antara pesan almarhum tok guru saya dulu kat Morocco. Kau menuntut ilmu ni, kau jangan manja-manja. Kau manja kau terhijab daripada ilmu. Hujan sikit tak nak datang. Kan? Hujan sikit tak nak datang. Pening-pening sikit dah tak nak datang. Dulu tok guru saya kata, kau merangkak pun kau datang kelas. Dia cakap itu. Saya ingat sebut. Kau merangkak pun kau datang kelas. Kata kelas berhenti bila aku dah terlantar atas katil. Itu kelas berhenti. Dia kata kelas berhenti bila aku dah terlantar atas katil. Saya ingat. So jangan sifat manja. Bila Abang Mat kata ada kelas, datang kelas. Kerana di situlah berkat dan rahmat daripada Allah. Seandainya kita tahu betapa besarnya rahmat menuntut ilmu ni, dihamparkan sayap para malaikat, hatal hitani fil bahri yastaghfiruna lahu, sehingga ikan di laut pun akan memohon ampun terhadap orang yang menuntut ilmu ni. Tuan-tuan dan puan-puan datang dengan kita, datang ke majlis ni, kalau dengan niat bukan sekadar nak mengisi aktiviti tahunan parti, sekadar nak mengisi aktiviti tahunannya, datang dengan sebab memang aku nak mendengar tuntut ilmu ayat Allah, tuan-tuan, dah Allah sabitkan pahala semenjak datang. Segala minyak yang tuan-tuan guna datang ke majlis ilmu, semua Allah kira, ni semua pahala. Yang bagi makanan, yang bagi air, yang siapkan ni, semuanya pahala daripada Allah. Fa innahu muhtadar, Nabi sebut, dihadiri oleh para malaikat. Mengangkat pun datang. Kata, janganlah berputus asa dengan menuntut ilmu ni. Tetapkanlah hati, tabahkanlah hati menuntut ilmu ni. Pergi masjid-masjid yang kita ada berdekatan. Kalau tak dapat pergi masjid, dengar YouTube. Boleh tak menuntut ilmu kat YouTube? Ya boleh. Zaman dulu tak ada. Masa sekarang dah ada kat YouTube. Dengar kuliah mana-mana ustaz dekat YouTube. Dengar kuliah, itu pun pahala. Tapi pahala dia tetap tak sama dengan orang yang berdepan macam ni. Tak sama. Dia dapat pahala tu, tapi pahala yang macam orang yang datang berdepan berbeza. Sebab Nabi sebut dalam hadis, man salaka tariqan, sesiapa yang berjalan bersusah payah nak pergi menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, Allah akan permudahkan jalan dia ke syurga. Sebab apa? Sebab pergi menuntut ilmu, cerita pasal ayat Allah, cerita benda-benda baik, cerita pasal nasihat. So nak buat benda baik, ya mudahlah jalan dia ke syurga. Sebab dia usahakan diri dia pergi dengar kuliah. Kita kata, so balik habis daripada ni, kelas ni, cubalah mengamalkan satu ayat yang kita belajar malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Pada setiap kelakuan kita, pada setiap perbuatan kita, walau kecil walau besar, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kita memohon dengan nama-nama Allah yang Maha Agung, Allazi du'iya bihi ajab. Kemudian kalau kau berdoanya pasti akan dimakbulkan. Nabi sebut. Nanti kalau kita ada masa, kita tadabbur surah Mulk, bukan Mulk, surah apa? Rahman. Kita tadabbur surah Rahman, kita akan nampak tidak ada doa yang tidak dimakbulkan. Surah Rahman ada sebut tidak ada doa yang tak dimakbulkan sebenarnya. Sama ada dia datang pada waktu yang lain, sama ada dia datang cepat time tu juga, ataupun dia ditangguhkan ke waktu yang lain, ataupun dia ditukarkan. Dia tak dapat atas dunia, dia ditukarkan dekat akhirat dengan syurga Allah yang abadi. Dia doa ni, rupanya dia tak dapat ke atas dunia, tapi dia sangka baik pada Allah. Allah makbulkan doa aku. Sebab tak ada doa yang tak dimakbulkan. Allah akan makbulkan doa. Dia yakin Allah makbul. Dan dia mati dalam keadaan dia yakin Allah akan makbulkan doa dia. Rupanya dia silap. Allah nak gantikan semua tu dengan syurga. Benda yang lebih abadi lagi, benda yang lebih besar daripada benda tu, pada benda yang dia sekadar minta kat atas dunia dulu. Seorang perempuan dalam hadis riwayat Muslim, bukan Muslim, hadis riwayat Tirmizi, dalam hadis Tirmizi, seorang perempuan datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan dia ni selalu kena rasuk. Dan dia minta pada Nabi, Nabi doakanlah aku. Sebab bila kali aku kena rasuk ni, aku punya aurat terbuka. Doakan aku sembuh. Tapi Nabi sebut apa? Nabi tahu dia ni satu orang yang sabar. Nabi kata, kau nak tak kalau aku doakan kau supaya kau sabar?
Dan seandainya kau mati dalam keadaan kau sabar dengan musibah yang menimpa kau ni, Allah gantikan kau dengan syurga. Dia kata nak Nabi hidup. Dan dia mati dalam keadaan dia masih mengidap penyakit ni, dan dia bersabar di atas penyakit tersebut. Punya Allah tukarkan dengan syurga. So sebenarnya tidak ada doa yang tak dimakbulkan. Sama ada dia ditangguhkan ke masa yang lain, dia dapat time tu juga, dia ditukarkan dengan benda yang lain. Kadang-kadang kita doa-doa kita rasa tak makbul, rupanya Allah dah tukar dengan anak-anak kau berjaya, soleh, anak-anak kau pandai baca Quran, kau masih bernyawa, nafas kau masih ada, kau tak sakit. Walaupun kau sakit, Allah masih bagi kau nyawa, kau masih bernafas. Engkau masih ada kederat lagi nak pergi cari rezeki. Engkau masih ada lagi rezeki-rezeki yang Allah bagi pada engkau. Yang kau tak sedar itu semua rezeki daripada Allah. Itu semua adalah doa-doa engkau yang telah kau mintain dulu. Ada benda lebih baik, adakah benda yang lagi besar daripada nyawa dan nafas yang sedang engkau hirup ni? Ada benda lagi besar daripada itu? Tak ada. Inilah nyawa yang kau hirup, udara yang kau hirup, dan nyawa yang masih di kandung badan, inilah benda yang paling besar yang ada dalam diri engkau. Apakah bukan ini rezeki? Apakah bukan inilah pemakbulan doa daripada doa-doa engkau yang terdahulu? Sebut sangka baik dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Sekadar itu saja yang kita perlu bersama-sama. InsyaAllah. Kadang-kadang kata Ustaz, baru Al-Fatihah tak masuk-masuk lagi tu, ingatkan sabar. Menuntut ilmu ni sabar. Jangan hari ni kelas dah terus nak 13 ayat, 14 ayat, nanti sabar. Satu ayat ni. Bismillah ni ayat pertama, satu ayat dah habis.